إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ialah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempatnya dalam neraka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah yang lepas kita telah masuk pada bab berdakwah secara terang-terangan, ya. Dia kata kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdakwah secara terang-terangan dan dihantarkan dakwahnya ke seluruh pelosok alam. Dan terutama sekali masa Nabi di Mekah dahulu, ketika orang datang ketika haji itu, Nabi pun dakwah. Oleh sebab itu dah datangnya rentetan daripada peristiwa Nabi berdakwah di ketika musim haji itu, maka banyak orang-orang Madinah datang masuk Islam, dan mereka pun mengangkat perjanjian Aqabah. Nanti kalau kita mengaji nanti tu bab ni perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah tu perjanjian taat setia orang daripada Madinah dia masuk Islam. Awalnya lebih kurang 12 orang je, 8 orang lelaki dengan 8 orang lelaki atau 12 orang lelaki je yang first roundnya Aqabah. Bila Aqabah yang kedua, 83 orang datang. Maksudnya nampak tak, dalam masa setahun tu dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu meningkat dengan begitu agresif. Dan kemudian Nabi pun melantik daripada 83 orang tu, ada 12 orang menjadi naqib, dia panggil 12 orang jadi menjadi naqib. Naqib ni maksudnya apa? Kalau siapa yang biasa dalam institusi gerakan Islam seperti usrah, pernah dengar usrah tak? Orang kata usrah tu, bila usrah ni dia ada satu ketua usrah tu dipanggil naqib. Naqib tu. Jadi sebenarnya budaya ni bukannya dimulakan oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sebenarnya dah dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dah. Maka Nabi melantik 12 orang naqib, yang seperti Allah Taala sebut dalam surah Maidah tu. Walaqad akhadna Bani Israel, walaqad apa ayat tu? Aku telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Aku telah melantik daripada Bani Israel itu 12 orang naqib. Dan Nabi kata begitu juga aku telah melantik di kalangan kamu ini 12 orang pembantu yang akan menegakkan agama ini, sebagaimana pada Nabi Isa dahulu ada 12 orang hawariyun, iaitu yang mempertahankan Islam. Jadi itulah dakwah secara terang-terangan. Dan hari ini kita masuk pula bab nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat buku ni, cara susunan dia tak berapa cantik sangat kan. Mula-mula kelahiran, lepas tu dakwah baginda, lepas tu tiba-tiba masuk nama pula. Patutnya nama tu letak depan dahulu. Tapi kita kena faham, buku ni dikarang ketika dalam musafir kan. Apa yang terlintas dalam kepala Ibn Qayyim ketika itu yang dia tulis. Sebab tu kita akan tengok bab ni, kejap lagi lompat bab situ, kejap lagi lompat bab makan, kejap lagi bab salat. Cara susunan dia tidaklah kita kata macam susunan kitab-kitab fiqh. Kita masuk pula bab berkenaan dengan nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita kata nama baginda hendaklah kita dapat daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu pun satu. Dan telah dipastikan, telah diiktiraf ulama itu nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang kita ni banyak dengar nama yang bukan nama-nama Nabi, seperti Taha, seperti Yasin. Kita pun duduklah bernasyid, Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Taha tu bukan nama Nabi. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah.
Lepas tu sambungan ni siapa tahu? Sambungan tu lebih berbahaya. Tawassalna bi bismillah. Itu okey lagi. Kita bertawassul dengan nama Allah. Wa bil hadi rasulillah. Bagus lagi. Tawassul dengan sunnah Nabi. Maksudnya bila kita buat sunnah Nabi, kemudian kita sebut dengan amalan kita, itu tawassul yang bagus. Lepas tu wa bi kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu bahaya lepas tu. Dan kami bertawassul dengan ahli Badar dan juga setiap orang yang pergi perang jihad di jalan Allah. Ini dah tawassul dengan manusia. Kat sini ada masalah sikit. Ustaz, bukankah ada khilaf? Kita kata kalau satu benda makanan ni, satu ulama kata halal, satu ulama lagi kata haram, kita makan ke tak makan? Tak makan. Syubhah. Kita termasuk dah tawassul dengan orang yang hidup ni termasuk dalam perkara syubhah. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan maruahnya. Katakanlah ada pertikaian dengan ustaz tak boleh kata benda tu tak boleh. Bukankah ada ulama kata boleh? Ya, kata ada sebagai ulama mengharamkan tersebut dan meletakkan dia di bawah syirik pula tu. Sebahagian kata membenarkannya, sebahagian kata bid'ah. Maksudnya ada tiga pendapat kat situ. Ada yang kata syirik, ada yang kata bid'ah tanpa syirik, ada yang kata boleh. Takkah benda ni termasuk dalam perkara yang syubhat? Jadi kalau perkara syubhat, lebih tinggalkan, ambil yang dah pasti. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nabi kata tinggalkan benda yang kamu ragu-ragu kepada benda yang kamu tak ragu-ragu, kena yang pasti. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Carilah yang dah jelas. Kalau tawassul dengan benda yang jelas seperti mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Jadi kata penulis kitab ni, semuanya adalah sifat, bukan sebagai nama semata untuk mengenal identiti sesuatu. Maksudnya nak bagi tahu, nama Nabi semuanya membawa sifat Nabi. Dia bukan macam kita. Nama kita tak membawa sifat kita. Kadang-kadang nama kita Muhammad Yunus, tapi saya tak terpuji, perangai saya ada perangai yang tak elok. Nama satu hamba Allah ni Abdul Karim, hamba Allah yang pemurah. Tengok dia yang paling kedekut sekali. Nama seorang wanita tu, nama dia Anisah contohnya, orang yang peramah, pelembut. Tengok dia paling garang sekali dalam office. Jadi kat sini kita kata nama kita mungkin dia tak bawa sifat kita, tapi itu berlainan dengan Allah Subhanahu wa taala, berlainan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah dan nama Nabi kedua-duanya membawa sifat, bukannya alamul mujarrad. Bahasa Arab panggil alam mujarrad. Alam ni maksudnya tanda semata-mata. Sebab itulah kalau kita tengok dalam sejarah Islam, dalam ilmu akidah, dia ada satu puak dia dipanggil, nama dia puak Mu'tazilah. Satu puak ni puak Mu'tazilah, puak akal kan. Bagi puak akal ni, dia kata nama-nama Allah Ta'ala semuanya tak membawa sifat, dia hanyalah nama, dia kata. Puak ni sesat lah. Dia kata nama Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala itu Rahman tanpa rahmat. Maksudnya apa? Ar-Rahman maksudnya apa? Yang banyak sifat rahmatnya, betul tak? Dia berkata daripada perkataan Rahimah. Rahimah maksudnya penyayang, banyak merahmati. Jadi kita ahli sunnah, kita sebagai ahli sunnah yang berakidah dengan akidah ahli sunnah, iaitu akidah dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama kita kata nama Allah Subhanahu wa taala Rahman, yang membawa maksud rahmat, yang mempunyai banyak rahmat. Alim maksudnya yang mempunyai ilmu. Ghafur, yang mengampunkan. Mutakabbir, yang maha takabbur, yang maha hebat, bangga diri. Bukannya seperti yang disebut oleh Mu'tazilah, nama tu hanyalah sebagai lambang. Contohnya kita kata, ni nama dia Cawan. Sebab apa nama dia Cawan? Tak tahu sebab apa Cawan. Sebab nama dia Cawan. Maksud Cawan tu apa? Cawan. Macam itulah, dia tak ada bawa makna. Kat situ kita kata ini bukan nama Nabi. Setiap nama Nabi ada makna dan bukan semata-mata untuk memperkenalkan identiti. Kita faham, itu satu bab. Bahkan itu adalah nama-nama yang berasal daripada sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan baginya pujian dan kesempurnaan. Di antara namanya adalah Muhammad. Ini yang paling famous lah. Ini adalah nama beliau yang sangat masyhur. Nama ini pula yang dijadikan sebagai nama beliau sallallahu alaihi wasallam secara tekstual dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat nama Muhammad. Dalam kitab Injil dipanggil Ahmad.
Kita kata kenapa ada perbezaan ni? Kita kata perbezaan dari segi bentuk tata bahasa agama, bahasa tersebut. Dari segi tata bahasa berbeza. Jadi sebab itulah pada bangsa Kristian, agama Kristian, kitab Injil, dia tulis, dia kata Ahmad, sedangkan merujuk pada orang yang sama. Seperti yang kami terangkan berdasarkan dalil-dalil yang jelas pada kitab kami. Betul kan? Bukan jala, jila. Betul kan? Jila'ul afham fi fadli as-salatu wassalam ala fi fadli salati wassalami ala khairil anam. Yang ni kitab karangan Ibn Qayyim sendiri. Kitab ni dalamnya dia menyebut lebih kurang 80, kalau tak salah, ataupun 40 tempat di mana kita disunatkan untuk berselawat. Kita tak tahu 40 tempat dalam kitab disebutkan dekat mana kita ni disunahkan untuk berselawat. Kita tahu berapa banyak dia, mungkin 5-6 tempat je. Ibn Qayyim disebut lebih kurang 40 tempat. Dan di dalamnya dihuraikan makna selawat, apa maksud ahli keluarga tu kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Ali tu maksudnya apa? Tak semestinya. Jadi ali tu tafsiran dia banyak. Bukan ali tu bukan saja semata-mata keluarga. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Allah. Salli tu maksudnya apa? Selawat. Selawat tu maksudnya apa? Selawat bagi Allah Ta'ala lain, bagi malaikat lain, bagi kita lain. Kataan salla asalnya ialah doa. Asal salla, lepas tu kataan salawat dengan salat tu hampir sama. Yusalli, salla, yusalli. Kalau saya belajar bahasa Arab, salat pun kata asal dia salla, yusalli. Salla fi'il madhi, yusalli fi'il mudhari'. Selawat pun salla, yusalli juga. Sebab asal, kata asal dua maksudnya doa. Tetapi kalau Allah Ta'ala, takkan Allah Ta'ala berdoa? Allah Ta'ala doa kat siapa? Allah Ta'ala doakan Nabi. Doa tu bukan mohon ke? Jadi Allah Ta'ala mohon kat siapa? Jadi selawat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala maksudnya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di malail a'la, di langit. Puji bagi Allah Ta'ala. Bagi malaikat dan bagi kita ialah mendoakan untuk kebaikan. Sebab itulah itu masuk salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, dan ke atas ali Muhammad. Ali maksud dia apa? Sebagian kata keluarga, tapi sebenarnya dia lebih luas daripada keluarga. Kerana sesiapa saja yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam ali. Sebab apa? Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang dah satu puak tu jalan melalui sebagian para sahabat. Para sahabat kata, ya Rasulullah, itu kau punya puak lah tu, kau punya keturunan tu ada bau-bau keturunan darah lah. Tapi puak tu musyrik. Nabi kata, inna bani fulan laisa li bi'al. Sesungguhnya puak fulan itu bukannya ali aku, bukannya ali aku. Sesungguhnya ali aku ialah orang salihal mu'minin, orang yang salih. Dekat sini kita kata, bila kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, termasuk di dalamnya sesiapa saja yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita doa kita sekali lah, jangan kedekut nak selawat. Dan selawat bukannya pada malam 12 Rabiul Awalnya terhigih-higih semua nak salat malam tu. Selawat, kita selawat nampak, kita berapa kali dah selalu selawat kat sini. Mengaji hadis, insya-Allah banyak selawat. Setiap kali sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kita akan banyak selawat. So kita kata orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ahlul hadis. Ini dah lari tajuk sikit. Jadi jila'ul afham iaitu menjelaskan kefahaman di dalam menyebut fadilat selawat dan salam ke atas khairil anam, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Dan telah dicetak dan telah diterjemahkan. Saya galakkan tuan-tuan dan puan rahimakumullah untuk membeli kitab ni dan membacanya.
Ia adalah kitab tunggal di bidang itu dan belum pernah ada sepertinya dalam hal banyaknya faedah serta kandungannya. Di dalamnya kami jelaskan hadis-hadis tentang salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari segi sahih, hasan dan yang cacat. Dia bawa semua hadis-hadis ni, cantik. Setelah itu kami jelaskan secara tuntas, secara mendalam sebab yang menjadikannya cacat, kemudian rahsia-rahsia doa tersebut dan kemuliaannya serta kandungannya berupa hukum-hukum maupun faedah-faedah. Lalu dijelaskan tempat-tempat selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam serta waktunya. Ini sebut tadi 40 lebih kurang tempat dan waktu yang digalakkan kita selawat. Diiringi pembicaraan kadar yang wajib daripadanya, mana yang wajib, mana yang sunat ketika selawat ni. Pada masa bila waktu yang kita kena wajib berselawat, bila masa waktu yang kita sunat berselawat. Perbezaan ahli ilmu tentangnya dan pengukuhan pendapat yang kuat serta merajihkan pendapat yang kuat serta menolak pendapat yang lemah. Dan kandungan kitab yang sebenarnya melebihi dari sifat yang disebutkan di sini. Dia puji kitab dia sendiri, ya. Ibn Qayyim dia puji kitab dia sendiri. Ini tak termasuk ke dalam memuji diri sendiri. Allah Ta'ala kata wala tuzakku anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu puji-puji diri kamu. Boleh tak? Ini Ibn Qayyim puji ni. Kalau saya tulis buku, saya ada sebuah buku yang bagus, tak ada tulis kitab sepertinya. Ataupun saya kata promote, datanglah kuliah Zadul Ma'ad saya. Tidak ada kuliah yang seperti ini, kuliah yang terhebat di abad ini. Boleh tak? Kita kena faham Ibn Qayyim dia buat benda ni yang disebut oleh Syekh Saleh Abdul Aziz Ali Sheikh, bekas, sekarang ni masih lagi Menteri Agama di Kerajaan Arab Saudi, ketika dia syarahkan bab ni. Sebab saya, bila saya baca kitab ni, saya iktimad, saya mengambil huraian daripada Syekh Saleh Abdul Aziz Ali Sheikh. Malangnya belum lagi diterjemah dalam bahasa Melayu. Beliau menghuraikan kitab ni. Jadi sebelum saya hadiri kelas, saya akan dengar dulu kuliah dia. Jadi Syekh ni dia kata, ini tak termasuk dalam memuji-muji diri sendiri. Sebab kita kena faham, pada zaman Ibn Qayyim ini ahli bid'ah sangat kuat masa tu. Ahli-ahli orang-orang yang menyimpang dari segi akidahnya, yang tidak berakidah dengan akidah salaf sangatlah kuat ketika itu. Sehingga kan gurunya pun dipenjarakan, betul tak? Dan gurunya Ibn Taymiyah rahimahullah, dan dimati dalam penjara. Bahkan kawan-kawan masa dia kawan-kawan dia ketika itu, Ibn Kathir apa semua, yang anak-anak murid diorang ni semua pun mendapat tekanan daripada kerajaan dan orang-orang kelilingnya. Macam sekarang lah, ustaz kita tak boleh ceramah kat Selangor, kena tangkap. Pergi ceramah kat Johor, kena tangkap. Ceramah kat Negeri Sembilan, kena tangkap. Macam itulah tekanan, tak diberi tauliah. Walaupun dah tahap mufti, tak bagi tauliah. Ustaz dia tak mufti dapat tauliah. Ustaz dia cakap mengarut murtabak semua dapat tauliah. Jadi ustaz kita cakap hadis Quran tak dapat tauliah. Macam itulah. Jadi Ibn Qayyim kat sini dia nak suruh orang baca kitab dia, supaya jangan baca kitab-kitab yang mengarut yang lain. Supaya sebab tu dia terpaksa promote kat sini. Dia kata dia ceritakan kebaikan. Sebenarnya Ibn Qayyim ialah orang yang warak, lagi bertakwa kepada Allah, lagi tawaduk. Tak ada, dia bukanlah nak untuk meniat dia untuk menaik-naikkan diri dia, untuk melebih-lebihkan diri dia. Tujuan dia adalah untuk supaya orang baca kitab dia. Itu daripada perenggan yang kita baca tadi. Adapun yang dimaksud, yakni bahawa nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan secara tegas dalam Taurat, dan hal ini disepakati semua orang berilmu di antara orang-orang beriman terhadap Alkitab. Sebab tu kita tengok dalam Injil Al-Barnabas, kan ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Injil Barnabas. Dijual Injil Barnabas ni. Kalau tuan-tuan pergi ke dakwah corner, dijual The Bible of Barnabas. Dan Barnabas ni terang-terang disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Injil ini pada sekitar tahun 1900 tu, maka Injil ni telah dikatakan Injil yang sesat daripada di kalangan orang Kristian. Maksud Injil ni Injil yang deviated punya Injil. Dia dideclare oleh siapa? Dideclare oleh padri dia sendiri. Sedangkan jelas-jelaskan Nabi Isa pun dia kata mim ba'dismuhu Ahmad. Dia kata akan datang seorang Nabi lepasku, namanya Ahmad. Adapun dia kata di antaranya Ahmad. Sekejap lagi dia akan huraikan nama ni. Dia akan huraikan tafsir nama. Dia bagi tahu dulu. Di antaranya Ahmad, dan nama inilah yang disebutkan oleh Al-Masih kerana suatu rahsia yang telah kami sebutkan dalam kitab yang telah kami singgung di atas dalam kitab Jala'ul Afham. Di antaranya, ini nama Nabi yang confirm, ada dalil. Al-Mutawakkil, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffa, ataupun
Al-Muqaffi. Al-Muqaffa pun boleh, Al-Muqaffi. Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Nabiyyu Malhamah, Al-Fatih dan Al-Amin. Diikutkan pula dengan nama-nama berikut: Asy-Syahid, Al-Mubashir, Al-Bashir, Al-Mubashir. Letak situ 2 S, lagi bagus. Ataupun Mubashir, ada 2 sh, ada sabdu atas tu. An-Nadhir, Al-Qasim, Ad-Dhahuk, Al-Qattal, Abdullah, As-Sirajul Munir, Sayyidu Waladi Adam, Sahibu Liwa'il Hamdi, Sahibu Liwa'il Hamdi. Cara baca dia yang betul. Dia kata Sahib Liwa'il Hamd. Sebenarnya Sahibu Liwa'il Hamdi. Kenapa di bawah Liwa'i yang belajar bahasa Arab? Kenapa Sahibu Liwa'i yang belajar bahasa Arab? Mudhaf ilaih. Alhamdi beri bawah sebab dia sifat tabi'. Ya, sah. Okay. Sahibul Maqamil Mahmud. Takkan huraikan nanti insya-Allah apa maksud Sahibul Liwa'il Hamdi. Serta nama-nama lainnya, kerana jika nama-namanya ada sifat pujian, maka setiap sifat beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki nama. Namun harus dibedakan antara sifat yang khusus baginya dan sifat yang dominan padanya, serta antara nama dari akar kata tertentu dengan sifat mushtarak bermakna ganda, di mana dalam hal ini tidak ada nama yang menjadi kekhususannya. Benda ni bahasa Arab kesimpulan daripada hujung ni kita kata, bukanlah semua nama yang baik tu kita kata nama Nabi. Sebab tu kalau kita tengok Syekh Saleh Al-Azhari Syekh, dia kata ada setengah orang dia agak ekstrim dalam bab nama ni. Dia kata nama Nabi ni ada 2,000 nama, dia kata. Dia ekstrim. Sebab apa? Semua sifat yang baik dijadikan nama untuk nama Nabi Muhammad SAW. Okey? Jadi itu tak benar Sebab nama ni hanya boleh dideklar sebagai nama jika Nabi kata itu nama. Bukanlah semua sifat kita jadikan nama. Benda ni juga dalam sifat Allah SWT. Siapa mengaji akidah kitab Tahawiyah, akidah Tahawiyah, kita akan lalu bab ni, iaitu tidak semua sifat Allah Ta'ala tu dijadikan nama. Sifat lebih luas berbanding dengan nama. Contoh yang paling jelas, kita kata nama Allah Ta'ala yang famous di kalangan kita ni, kita kata nama Allah Ta'ala tu Qadim. Allah wujud Qidam. Jadi dia kata ada setengah puak, terutama sekali Asy'ari, mazhab Asy'ari, dia kata nama Allah Ta'ala tu Qadim. Salah satu nama Allah Ta'ala ialah Qadim. Maksudnya Qadim apa? Sedia. Kita kata dia betul sifat Allah Ta'ala Qadim, tapi Allah Ta'ala tak pernah menamakan diri dia Qadim. Habis tu ustaz, apa bezanya? Beza sifat dengan nama. Contohnya sifat saya suka makan ayam. Jadi ustaz yang suka makan ayam, ustaz suka makan ayam dia panggil. Saya suka tak orang panggil saya macam tu? Tak suka, walaupun saya suka makan ayam. Nampak tak? Ustaz yang suka buat kelakar, kata ustaz yang suka buat kelakar, itu memang sifat saya suka buat kelakar, tapi saya tak suka nama saya dipanggil dengan suka buat kelakar. Sebab itulah nama dengan sifat, dua benda yang walaupun hakikatnya sama, iaitu dua-dua nama juga bawa sifat, tapi kita tak boleh semua sifat Allah Ta'ala kita jadikan nama. Antara Allah Ta'ala menjadikan khinzir, betul tak? Allah Ta'ala jadikan khinzir dan juga benda-benda lain. Tak boleh kata wahai Allah yang telah menjadikan khinzir, berdoa. Salah ke? Betul Allah Ta'ala cipta khinzir. Tak kena. Sebab tu kita kata nama tak sama dengan sifat. Sifat lain, nama lain. Betul, ada yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia sifat dia Allah Ta'ala, tapi tak dijadikan nama. Sebab itulah nama Al-Asma'ul Husna ialah apa yang Allah Ta'ala menamakan diri dia saja. Begitu juga dengan Nabi SAW. Bukanlah semua sifat baik jadikan nama Allah, nama Nabi SAW. Betul kata lafaz mushtarak tadi, lafaz yang bermakna yang berkongsi, lafaz mushtarak. Maksudnya berkongsi, semua manusia sama. Macam kita kata amanah.
Ya, nama Nabi Al-Amin. Tapi tak semua benda yang berkaitan dengan baik tu kita namakan nama-nama Nabi SAW. Kita kata Nabi yang menepati masa contohnya, Nabi yang makan sikit. Nama Nabi, Nabi yang makan sikit. Mana boleh. Maksudnya Nabi yang bila Nabi menamakan diri dia, itu je yang kita ambil. Sebab kita nak jadi ekstrim dalam bab nama, bab hulu ni. Dan benda ni ada dalil ya. Jadi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menyebutkan kepada kami beberapa nama baginya. Beliau bersabda, dia kata, Ana Muhammad. Nama dah declare lah, nama ni. Ana Muhammad, Ana Ahmad, aku Ahmad, Ana Al-Mahi, penghapus, Alladhi yamhullahu biyal kufra, iaitu dengan sebab diriku Allah Ta'ala menghapuskan kekufuran. Betul? Dengan lahirnya Nabi SAW, maka terhapus segala kekufuran. Syirik tidak ada lagi dah. Sebab tu dah Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata, Inna syaitan ayyasa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin at-tahrish bainahum. Kata Nabi SAW, ada satu hadis, atau kama qala SAW, yang seumpama dengan lafaznya, Nabi kata sesungguhnya syaitan itu telah putus asa daripada disembah di negeri Arab, tetapi dia masih lagi berbangga dengan dia memecah belahkan di antara orang Arab, walakin tahrish bainahum. Maksudnya dengan adanya Nabi Muhammad SAW hampir di benua Arab tu tak ada orang lagi dah sembah berhala. Maksud Jazirah Arab, maksudnya daripada Iraq ke bawah tu dah tak ada dah. Kita lihat hatta agama-agama, mana ada agama-agama sembah berhala lagi dah. Tak ada langsung dah. Mana tak ada dah orang sembah Latang, Uzza, Manat. Ada lagi tak negara Arab sekarang? Tak ada dah. Yang ada adalah agama Yahudi, agama lain-lain tu adalah Sabi'in ya, Sabi'in yang sembah. Sabi'in ada dua, satu Sabi'in yang betul, satu Sabi'in yang sesat. Sabi'in yang sesat tu disembah bintang-bintang apa semua tu. Jadi kat sini itu je, yang satu dua dia. Hampir semua daripada Turki sampailah ke bawah tu semuanya agama Islam, menyembah Allah Subhanahu taala. Sebab itulah kita kata syaitan telah putus asa daripada disembah di benua Arab. Tetapi dia kata walakin at-tahrish bainahum, tapi dia tak putus asa lagi dalam memecah belahkan. Dan kita tengok sekarang memang terjadi pecah belah. Sebab tu kita tengok dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata Nabi SAW pernah berdoa, aku minta 5 perkara, dan salah satunya aku minta supaya umat aku ni tak bergaduh antara satu sama sendiri, dan doa itu tidak dimakbulkan. Nabi ada 3 doa kan. Doa pertama, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, janganlah aku matikan umatku bisanatin ammah, maksudnya dengan satu kemarau yang teruk, semua mati. Dan dia kata Allah Ta'ala terima doa tersebut. Dia kata, ya Allah Ta'ala, jangan jadikan umat aku ni mati tenggelam macam Nabi Nuh. Maka Allah Ta'ala kata, ya, aku bagi. Dan yang ketiga, janganlah jadikan kami ini dimusnahkan oleh musuh secara total. Maksudnya dimusnahkan oleh musuh, macam orang kafir bunuh Islam sampai habis semuanya. Tak ada. Seperti kalau kita ni diserang dulu di Palestin, diserang di Iraq dulu kan, masa Mongol dulu serang, maka tapi tak musnah Islam tu. Islam tu masih lagi kekal sampai hari kiamat. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Tetapi yang akan memusnahkan kamu nanti ialah ba'sukum ba'duna ba'd, iaitu kamu ni bergaduh antara satu sama lain. Nah, itu maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Islam ni takkan musnah dengan orang luar. Islam tak akan musnah dengan orang dalam sini. Sebab itulah ahli orang-orang musuh-musuh Islam cuba menimbulkan bid'ah, cuba menimbulkan aliran-aliran pemikiran yang baru dalam Islam. Betul, ditimbulkan bid'ah. Sebab itu ditimbulkan Mu'tazilah, ditimbulkan Jahmiyah, dia suka ada bid'ah ni. Bahkan kalau kita orang kafir lah paling suka highlightkan bid'ah. Kalau kita tengok kajian-kajian dilakukan oleh orang barat terhadap gerakan Sufi Jalaluddin Ar-Rumi, tak macam dia dikaji gerakan-gerakan yang lain. Dia highlight gila-gila ni grup-grup yang sesat dalam Islam. Syiah, macam mana kajian mereka? Mereka highlight Syiah sebab mereka nak menzahirkan lagi perpecahan di antara umat Islam. Sebab itulah sikap kita terhadap perpecahan ni bukannya macam sikap setengah orang yang kita kata, oh kita ni dah berpecah dah 73 puak, patutnya kita bersatu sama mana, kita lupakan perpecahan kita. Itu bukan sikap yang benar. Ada setengah orang macam tu kan, kata kenapa lah orang Islam ni berpecah, kita ni sama-sama lah, kita menentang musuh Islam kan? Tidak. Nak menghadapi perpecahan, kita jangan berpecah dulu. Kita kena hapuskan perpecahan di dalam Islam tu sendiri. Macam nak hapus perpecahan? Hapuskan bid'ah,
hapuskan aliran-aliran yang terkeluar daripada ajaran Islam. Itu caranya. Jadi bila kita tengok dulu, bila Islam tu diserang oleh Barat kan, diserang oleh Richard dan lain had apa semua di Palestin. Kita tengok apa tentera-tentera Islam buat masa tu. Dihapuskan dulu. Anak Asia dalam hapuskan Syiah, kerajaan Fatimiyah Mesir dulu. Kerajaan Fatimiyah di Mesir dulu adalah duri dalam daging ketika diserangnya Kristian menyerang Palestin. Jadi siapa yang serang Fatimiyah masa tu? Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum diserang Kristian, dihancurkan dulu kerajaan Fatimiyah di Mesir. Kerajaan Fatimiyah ni, tuan-tuan nak tahu, kerajaan Fatimiyah ni yang memulakan ibadah Maulid Nabi. Nak tahu secara lanjut, bukan di sini tempat ni, kena buat satu kuliah khas. Sejarah Maulid Nabi dimulakan oleh kerajaan Fatimiyah Syiah Mesir penghisap ganja. Lepas tu kerajaan ni kerajaan Al-Hashish. Tuan-tuan, kerajaan Hashish. Tuan-tuan boleh buka buku sejarah, mana-mana buku sejarah lah. Kalau ustaz ni pandai tu, diorang hisap ganja apa, so buka kerajaan ni. Dulu kerajaan Mesir Fatimiyah dia hidup dengan pergi ekspor hashish. Rakyat ni hisap hashish. Sebab apa? Hashish itu digunakan untuk bila dia berzikir apa semua, dia jadi mabuk. Masa itulah kononnya dah fana dengan Allah SWT. Hai. Mana hai dalam zikir kepada Allah. Oh, dah lagi tajuk lah sekali lagi ya. Tahu juga Ustaz. Saya kata itulah Maulid Nabi dimulakan oleh kerajaan Fatimiyah Mesir. Bukan para sahabat, bukan Nabi Muhammad SAW, bukannya ni, bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, bukan Abdul Rahman bin Auf, bukan Ibn Abbas, bukannya Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Imam Malik bin Anas, bukan Imam bukan Imam Abu Hanifah, bukannya Imam Syafi'i, bukannya Imam Daruqutni. Dimulakan oleh kerajaan Fatimiyah Mesir. Tak percaya pergi tanya lecturer UKM. Dulu Dr. Fatah Harun. Kami mengaji dulu bab ni semua. Bahawa bukannya kerajaan Islam, bukan yang mula-mula menyambut Maulid Nabi. Sama lagi, wa ana al-hashir, dan aku ialah pengumpul, alladhi yuhsyarun nasu ala qadami, iaitu yang dikumpulkan, manusia dikumpulkan di bawah tapak kakiku, kedua kakiku. Maksudnya apa? Iaitu akhirat kelak manusia semua akan semua jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok nanti. Dan aku al-aqib, yang terakhir, yang tidak ada Nabi sesudahnya. Nama-nama beliau sallallahu alaihi wasallam ada dua macam, ada dua jenis. Pertama, khusus, yang tidak ada bersekutu dengannya dalam nama di antara para rasul, seperti Muhammad, Ahmad, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffa, Nabiul Malhamah. Yang ni nama-nama Nabi sebelum ni tak pakai nama ni. Yang kedua, bersekutu dari segi makna rasul-rasul yang lain. Maksudnya nama-nama rasul-rasul sebelum dia pun pakai nama ni. Akan tetapi bagi beliau sallallahu alaihi wasallam paling sempurna dari nama tersebut. Maksudnya kita kata ada nabi yang khas untuk nabi saja, nabi-nabi lain tak pernah pakai. Ada nama yang nabi-nabi sebelum ni pernah pakai, tapi bagi nabi lebih sempurna. Itu kena faham Ia memiliki kekhususan dari segi kesempurnaan, bukan dari segi asal namanya. Contohnya Rasulullah. Nabi Isa pun Rasulullah, Nabi Musa pun Rasulullah, Nabi Adam pun Rasulullah, Nabi Nuh pun Rasulullah, dan seterusnya. Nabi Yuhu, nabinya, Abduhu, hambanya, Asyahid, sebagai saksi, betul. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan surah Az-Zumar, Allah Ta'ala akan bawa setiap rasul ni akan menjadi syahid. Wajibna bika ala haula'i syahida. Bila dalam surah begitu juga dalam surah An-Nisa, bila sampai ayat tu Nabi suruh Ka'ab baca ayat tu, bila Ka'ab baca ayat tu Nabi menangis. Sebab apa? Ayat tu kata apa? Kamu ni akan menjadi saksi ke atas umatmu di akhirat kelak. Maksudnya kalau seorang itu dia tak ikut cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila di hadapan Allah Taala nanti malaikat akan tanya, Allah Taala akan tanya, tak ke datang kepada kamu seorang, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'. Allah Taala sebut surah Al-Mulk tu kan. Maka dia kata, adakah tidak datang kepada kamu seorang pemberi peringatan wahai manusia? Dia kata, tak, bahkan ya betul, telah datang kepada kami nadhir. Jadi siapa nadhir tadi? Iaitu Nabi tadi. Lepas tu Nabi itu akan menjadi saksi ke atas umat dia. Lepas tu Nabi SAW bila sampai ayat ni, Nabi menangis. Sebab apa? Dia tak sanggup untuk menjadi saksi ke atas umatnya, untuk umat dia masuk ke dalam neraka.
Macam kita terpaksa jadi saksi kepada orang yang kita sayang untuk supaya dia masuk dalam penjara. Tak sanggup kita. Itu kan Nabi Muhammad SAW. Tapi apakan daya, hak Allah Ta'ala itu yang perlu dijaga, bukannya hak makhluk. Lepas tu kat sini, bila hak Allah Ta'ala bertempur dengan hak Nabi SAW, maka hak Allah Ta'ala yang diutamakan. Hak Allah Ta'ala bertemu dengan hak Nabi, hak Allah Ta'ala diutamakan. Seperti haknya kita sayang Nabi Muhammad SAW, kita sayang. Hak Nabi Muhammad untuk disayangi, tapi hak Allah Ta'ala untuk ditauhidkan. Jadi sayang kita kepada Nabi SAW tak boleh sampai melanggar hak Allah Ta'ala untuk ditauhidkan. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha, bila kubur Nabi SAW itu nak dizahirkan, dia kata, kalaulah bukan kerana Nabi SAW pernah pesan kepadaku, iaitu apa? Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah jadikan kubur ini tempat sembahan, maka aku akan zahirkan kubur Nabi ini kerana cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebab apa? Kalau zahirkan kubur ini, takut-takut orang akan sembah kubur, maka dah bertemu dengan hak Allah. Kat sini hak Allah bertemu dengan hak Nabi, kita depankan hak Allah. Hak Nabi bertemu dengan hak kita, bertemakan hak Nabi SAW. Itu kaedah yang kita letakkan. Namun adapun bila diberikan kepadanya nama tertentu untuk setiap sifatnya, nescaya akan melebihi 200 nama, seperti As-Sadiq, Al-Masduq, Ar-Rauf, Ar-Rahim dan semisalnya. Ini kata Syekh Saleh tadi, ini adalah gulu dalam bab nama tadi. Atas dasar inilah sebagian orang berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 1000 nama dan Nabi-Nya SAW memiliki 1000 nama. Pernyataan ini disebut oleh Abu Khattab bin Dihyah, namun maksudnya adalah sifat-sifat. Maksudnya kita kata yang ini tak betul lah, tak sampai dah 1000 nama. Mari kita tengok pula apa maksud nama ni. Okey. Perenggan pertama ni, musad kedua, ketiga dan seterusnya, dia lebih kepada bab nahu, bab bahasa Arab. Tapi kita bacalah sikit-sikit ya. Dia kata Muhammad adalah isim maf'ul, objek. Bahasa Arab ya. Isim maf'ul ni apa? Yang dilakukan, tak? Yang dibuat. Contohnya kita kata apa dia? Apa isim maf'ul yang lain ni yang biasa kita pakai bahasa Melayu? Maktub. Kita kata telah termaktub di dalam perlembagaan. Maktub maksudnya telah tertulis. Dia perkataan kataba, tulis. Jadi maktub tu yang tertulis. Jadi maksudnya Muhammad yang terpuji ya. Jadi kata apa? Berasal dari perkataan hamida, iaitu memuji, yang menjadi Muhammad yang dipuji. Okey. Hal itu kerana beliau memiliki sejumlah akhlak yang patut dipuji. Itu nama dia Muhammad. Cuma soalan adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang pertama pakai nama Muhammad di kalangan Arab? Soalan. Soalan. Yang ada tak sebelum Nabi Muhammad SAW orang nama Muhammad di kalangan orang Arab? Saya pun tak tahu. Saya pun dapat tahu daripada Syekh tersebut Jadi saya hanya nukilkan kata Syekh Saleh Abdul Aziz Ali Syekh. Dia kata wujud dalam kitab-kitab jahiliyah. Dia kata memang sebelum Nabi ada orang pakai nama Muhammad. Dia kata bid'ata asyara rajula, iaitu lebih kurang belah-belah orang dah pernah pakai nama Muhammad. Tapi semuanya tak famous lah. Dan tidak, nama tadi tidaklah 100% melambangkan sifat dia. Seperti kita sebut tadi lah, nama kita ni tidak melambangkan sikap kita yang sebenar. Jadi kita kata Syekh ni adalah dia masuk benda yang kita kata yang tak benar, ialah orang yang mendakwa kata tak pernah ada orang nama Muhammad sebelum tu. Jadi sebenarnya ada orang pernah nama Muhammad. Dia kata hal huwa awwalu man yusamma bi Muhammad indal Arab. Al-jawab as-sahih, yang sahih ada annahu laisa min awwali ma summiya bi Muhammad. Dia bukanlah orang yang pertama dinamakan dengan Muhammad. Sesungguhnya qad kana qablahu, ada sebelumnya orang yang dinamakan dengan Muhammad. Wahum bid'ata asyar rajula, mereka ini lebih kurang belas orang. Jadi itu maksud dia.
Oleh kerana itu dia kata Muhammad lebih kuat penekanannya daripada Mahmud. Okey, Mahmud juga maksudnya yang terpuji, yang dipuji. Tapi Muhammad terpuji sebab banyaknya sifat terpuji. Mahmud mungkin sebab satu sifat dia dah jadi Mahmud. Muhammad sebab banyak. Mahmud mungkin jadi Mahmud sebab apa? Dia terpuji sebab ada satu sifat yang baik contohnya. Tapi Muhammad sebab banyaknya, sebab tu dipanggil Muhammad. Sebab dia kata dari kata kerja sulasi mujarrad. Ini bahasa Arab lah. Sedangkan Muhammad termasuk mudha'af, dia beri penambahan huruf. Saya belajar bahasa Arab, ada fi'il mudha'af ya. Mana ada tak fi'il mudha'af? Maksudnya azza, asalnya aziza ataupun aziza ya'zizu, ya'zazu, ataupun azaza ya'zizu, dalam bentuk sami'a yasma'u daraba yadribu. Ini bahasa Arab lah. So faham lah, tak faham sudah. Untuk mubalaghah, bila ada mudha'af untuk mubalaghah, untuk menunjukkan benda itu selalu dia buat, maksudnya hebatnya benda tersebut. Okey, maka dialah orang yang lebih banyak dipuji daripada manusia yang lainnya. Untuk itu, wallahu a'lam, kata penulis ni, nama ini dicantum dalam Taurat kerana banyaknya sifat-sifat terpuji yang disematkan kepadanya dan kepada agama serta umatnya dalam Taurat. Sehingga kan Musa alaihi salam mengidamkan agar termasuk di antara mereka. Bayangkan Nabi Muhammad SAW mengidam nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Orang kita mengidam nak jadi umat Yahudi dan Nasrani. Terbalik Nabi nak mengidam jadi umat kita, kita nak mengidam nak jadi umat Yahudi. Sehingga Musa alaihi, kami telah menyebutkan pendukung makna ini dalam kitab yang kami singgung di atas. Maksudnya kitab dalam Jila'ul Afham tu. Lalu kami jelaskan kesalahan Abu Qasim As-Suhaili yang berpendapat sebaliknya, iaitu mengatakan Mahmud lebih kuat dan penekanannya daripada Muhammad, dan bahawa nama beliau dalam Taurat adalah Ahmad. Adapun Ahmad, nama yang mengacu dalam bentuk af'alut tafdil. Apa af'alut tafdil ni? Kita belajar bahasa Arab kan? Kabir maksudnya apa? Besar kan? Kabir, kabir. Akbar, lebih besar. Allah Ta'ala tu yang paling besar. Sama juga macam Hamid, orang yang terpuji, banyak sifat terpuji. Tapi kalau Ahmad, lebih terpuji berbanding dengan orang lain. Itu maksud dia Ahmad. Itu maksudnya af'alul at-tafdil. Macam kita kata Saghir, kecil. Asghar, lebih kecil. Nawaitu raf'al hadatsil asghari. Macam niat tu dah lama dah tu. Tapi tak tahu asghari maksudnya apa. Asghari kan, nawaitu raf'al hadatsil akbari. Sejak aku mengangkat hadas yang besar, hadas yang kecil. Kena tahu lah tu, akbar, asghar, kecil. Itu dah. Itu Ahmad. Ahmad yang paling-paling terpuji. Af'alut tafdil diambil pula dari kata alhamdu, pujian. Para ulama berbeza pendapat tentangnya, yakni adakah ia mengacu kepada makna fa'il, pelaku, atau maf'ul. Apalah ustaz ni, ustaz. Maksudnya adakah Ahmad tu yang paling terpuji, iaitu dia ni orang yang paling banyak memuji ke dia sebagai pembuat, ataupun dia yang paling banyak dipuji? Jadi ulama khilaf dalam masalah ni. Kat situlah. Jadi ada yang menyokong, dia kata dia fa'il, dia tu sebagai pembuat. Maksudnya Allah Ta'ala tu dapat gelaran Ahmad, Nabi dapat gelaran Ahmad sebab dialah manusia yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian pula pendapat kata dia dinamakan Ahmad sebab dialah yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Jadi kita kata itu perbezaan dari segi makna sajalah. Adapun memang Ahmad tu kita kata dua-dua boleh lah, sama ada fa'il ataupun maf'ul. Jadi kita stop kat situ tanda. Kita tak bacalah yang lain-lain tu, dia khilaf dalam segi bahasa Arab dan Nahwu. Kita masuk terus 114. Tuan-tuan rajin bacalah. Kalau nak tengok khilaf dari segi bahasa Arab apa semua tu kan. Jadi tak apalah, itu kita lompatlah. Jadi Ahmad bermaksud objek maf'ul. Kat sini yang dipuji.
Dengan demikian, kedua nama itu bermakna maf'ul, iaitu Muhammad dan Ahmad tadi kan. Muhammad tadi yang mempunyai banyaknya sifat terpuji, dan Ahmad tadi yang banyaknya dipuji. Hal ini lebih mendalam dari segi pujian dan lebih sempurna dari segi makna. Sekiranya yang dimaksud adalah fa'il pelaku, nescaya akan dinamakan Hammad. Maksudnya macam ni, kalau Ahmad tu orang yang paling banyak memuji, tetapi sebenarnya dalam bahasa Arab ada satu lagi perkataan yang membawa maksud yang lebih lagi banyak memuji, iaitu Hammad. Maksudnya kalau nak menunjuk bahawa Nabi ni orang yang paling banyak memuji Allah Ta'ala, patutnya dia letak nama Hammad. Patutnya letak nama Hammad, bukan Ahmad. Sebab Ahmad tu belum lagi menunjukkan yang terbaik. Hammad tadi yang terbaik. Macam tadilah Mahmud dengan Muhammad, dua-dua maksudnya dipuji, tapi Mahmud tak sekuat Muhammad. Cantik tu Jadi kalau tak nama anak lepas ni 4. Kalau ada 4 anak lelaki, satu Ahmad, satu Muhammad, satu Hamad, satu Mahmud. Tak kisahlah. Tapi anak dah lepas dah kan, dah jadi cucu lah lepas ni Ahmad, Muhammad, Hamad, apa ni? Cantik tu. Saya ada kawan nama Hamad seorang nama dia. Yakni orang yang banyak memuji, kerana beliau SAW ialah orang yang paling banyak memuji Rabbnya. Sekiranya nama Ahmad diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kerana keadaannya yang banyak memuji Rabbnya, tentu lebih patut disebut Hamad, sebagaimana nama tersebut diberikan kepada umatnya. Begitu pula kedua nama ini diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kerana akhlak dan keistimewaan-keistimewaan yang terpuji, yang mana kerananya dia berhak diberi nama Muhammad atau Ahmad, kerana dialah yang dipuji oleh penghuni langit dan bumi. Sebab tu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, memujinya penduduk bumi dan akhirat. Perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam yang terpuji sangatlah banyak melewati hitungan orang yang menghitung. Maksud melebihi hitungan orang yang menghitung, tak dapat dikumpulkan orang-orang yang mengumpulkannya. Maksudnya tak boleh, kalau kumpul banyak mana pun tak tercapai. Makna ini telah kami ulas lebih dulu dalam kitab As-Salatu Wassalamu Alaih. Nampak ni? Adapun di tempat ini kami hanya mengulas sekelumit dari sesuai kondisi seorang musafir. Nampak tak? Dia sebut lagi, hati yang tidak konsentrasi tengah berjalan dan tekad terpecah belah. Maksudnya semangat tu tak samalah ketika dalam musafir. Hanya dari Allah segala pertolongan dan kepadanya tempat tawakal. Masya Allah, Ibn Qayyim hebat. Sambil jalan boleh buat kitab. Kita kalau sambil jalan tu, kitab Arab tu dah tak buka dah. Cuma kalau cuti, Ustaz saya cuti 2 minggu, homework pun lupa, Arab semua dah tak ingat dah. Dia punya fi'il madhi pun dah lupa dah. Katabat semua dah lupa. Masya Allah. Al-Mutawakkil. Okey, nama Nabi juga namanya Al-Mutawakkil. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abdullah bin Amr. Disebutkan dalam Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr Al-As. Dia kata, qara'tu fit Taurah, aku membaca dalam Taurat sifat Nabi SAW. Muhammad Rasulullah, hambaku dan rasulku. Letak hamba dan rasul. Sebab tu kita kata gelaran yang paling hebat diberi oleh Allah Ta'ala kepada manusia ialah hamba dan rasul. Sebab itulah Allah Ta'ala bila nak puji Nabi dalam Al-Quran dipanggil hamba. Contohnya bila Allah Ta'ala bagi dia wahyu, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya kitab. Nampak? Bila bagi wahyu sebut hamba. Bila Isra' dan Mi'raj disebut hamba lagi, alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan. Nampak? Dia sebut hamba-Nya. Allah Ta'ala sebut lagi wa ibadur rahman. Allah Ta'ala sebut perangai orang yang baik, dia sebut wa ibadur rahmanil ladzi la yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Rahman itu, hamba Allah Ta'ala yang Rahman, Allah Ta'ala yang bersifat Rahman, bila berjalan di atas muka bumi dalam sifat yang hauna, sungguh berendah diri. Sebab itulah kata para ulama, dua makam yang tertinggi yang dicapai oleh manusia ialah Rasul dan hamba. Dan kita tak mampu nak capai makam Rasul, dan takkan dapat capai makam Rasul. Dan siapa mengaku makam Rasul, kufur murtad dia, kata ulama.
Adapun makam hamba boleh dapat tak? Ya, kita semua. Lepas tu kita kata tidak ada benda yang paling membahagiakan seorang manusia itu melainkan mentahqiqkan, iaitu merealisasikan sifat perhambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita ni, bila kita tak rasa kita ni hamba Allah Ta'ala, tak rasa seronok jadi hamba Allah Ta'ala, lepas tu kita tak rasa syok sembahyang, tak rasa syok puasa, tak rasa syok belajar agama, tak rasa syok semua benda ni, tak rasa seronok. Sebab kita tidak mentahqiqkan sifat perhambaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan sifat hamba kita jadi hamba Allah Ta'ala bukan seperti kita menjadi hamba kepada seorang manusia, itu bukan. Allah Ta'ala bila jadi kita jadi hamba Allah Ta'ala, dia meluaskan lagi jiwa kita. Sebab tu kita kata kataan Allah, zikir, Allah Ta'ala telah meletakkan, para ulama' dalam kitab-kitab mereka disebutkan, hati manusia lah tempatnya terletaknya iman kepada Allah. Betul tak? Hati manusia lah terletaknya sifat sayang, cinta, harap, tawakal, rajak, harap, takut, benci kepada kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dalam hati siapa? Hati manusia. Jadi siapa yang tak ada benda tersebut, maka dia rugilah. Sebab hati manusia dia boleh ada benda tersebut. Allah Ta'ala tak letak dalam hati binatang, tak letak dalam gunung, tak letak dalam dalam bukit bukau, tak letak benda ni. Allah Ta'ala letak dalam hati manusia. Jadi rugilah manusia yang di dalam hatinya tak ada cinta, takut, harap, benci kerana Allah Ta'ala, sayang kerana Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala letakkan hanya ke dalam hati manusia tadi. Sebab tu bila tak ada benda ni, dia tak rasa seronok hidup dalam dunia. Dia cari keseronokan dalam benda yang lain. Dia cari seronok dalam panjat gunung, dia cari seronok dalam terjun dalam laut, dia cari seronok dalam bungee jumping, dia seronok dalam naik apalah, macam-macam lah. Nak cari keseronokan sebab dia tak dapat seronok dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi SAW, rumah dia kosong, rumah dia hanyalah tikar, tapi dia adalah hamba yang paling, makhluk yang paling bahagia dalam muka bumi Allah Ta'ala ni. Sebab tu kita selalu mencari kebahagiaan bukan melalui jalan Allah, maka kat situ kita kata kita tak dapat kebahagiaan. Habis tu Ustaz Tari tak pergi jalan. Jalan boleh merehatkan badan, tak kisahlah. Allah Ta'ala suruh rehatkan, jalan-jalan tepi laut, jalan-jalan kat sungai, mandi sungai, sesekala pergi makan sedap sikit, tak ada masalah. Tapi itu bukan punca kebahagiaan. Itu kena ingat. Kebahagiaan sebenar ialah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memberinya nama Al-Mutawakkil. Tidak keras. Jadi bertawakil maksudnya apa? Tidak keras, tidak kasar, tidak gaduh-gaduh di pasar-pasar. Gaduh-gaduh di pasar maksudnya apa? Kan pasar kan tempat kurang lagi lah, ni lagi lah, mana boleh tolak ni, tolak bergaduh-gaduh macam ni. Bukan. Sebab tu Nabi kata apa? Rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Ta'ala merahmati hamba yang bersifat mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika mengambil hutang. Wa idza iqtada. Betul kan? Kalau kita dengan orang Islam tak payah nak berkira 10 sen, kurang 10 sen bergaduh, kurang 10 sen dekat pasar Borong Selayang, kurang 10 sen lah, 10 sen kurang lagi lah, tolak lagi, tekan nak tu lagi, macam apa, tekan orang kan. Orang Islam bagilah samhan idza ata wa idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Dengan orang kafir ialah syadid sikit, tapi dengan orang Islam kita alah setakat 50 sen bagilah. Ada kedai satu kedai bukan Islam, satu kedai Islam jual sos cili ni, sos kedai Islam ni mahal 30 sen. Sebab kan mahal 30 sen, nak beli juga dekat yang bukan Islam. Belilah kat Islam ni 30 sen je. Sikit darah pula kata. Sikit darah kedai ni mahal 30 sen. Sebab dia tak sama. Sebab yang bukan Islam ni, dia ada chain of kedai banyak, dia boleh ambil bak banyak-banyak, jadi dia boleh jual murah. Ini dia baru nak start bisnes orang Melayu Islam ni, memang ada kena mahal sikit. Jadi ayatlah 30 sen, RM2, 50 sen, berkira. Tapi kalau tawar Ustaz dengan orang bukan Islam lagi senang. Itu saya tak tahulah tu. Setakat ni saya tahu orang Islam okey ya, tak ada apa pun. Tidak gaduh-gaduh di pasar, tidak memiliki keburukan dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan, bahkan memaafkan dan berlapang dada. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka dan lepaskanlah wasfah. Lepas tu Allah Ta'ala kata wa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada orang yang jahil. Orang jahil tak apalah, dia jahil. Apa nak bergaduh, nak berdebat dengan orang jahil, tak ada faedah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran. Fabima rahmati minallahi linta lahum, di atas rahmat Allah Ta'ala berikan kepada kamu, maka bersifat lembutlah ke atas mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kau ni kasar, ghalidhal qalbi, hati keras, lan faddu min hawlik, orang akan lari daripada kamu. Fa'fu anhum wasfah, bersifat lembutlah dan maafkanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin, maka Allah Ta'ala itu suka orang yang muhsin. Kat sini kita kata dalam perkara dunia, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling pemaaf sekali. Dan kita baca dalam hadis kita tak sahih kan, bagaimana orang Arab Badui bila tarik jubah Nabi sampai terkesan dekat leher Nabi ni, dia kata Allahu ba'athak, Allah Ta'ala akan hantar kau. Oh, kerek betul soalan dia. Dia tanya, Allah akan hantar kau? Allahu ba'athak, Allah akan suruh kita solat? Allah akan ciptakan gunung? Allah kau? Dia tanya soalan macam tu. Dia kata ya. Ketahuilah sebenarnya aku beriman dengan kau. Akhirnya dia beriman. Sebab Nabi tahu itu orang yang orang Badui, orang yang ilmu ni, orang jahil kan. Kerana orang jahil ni suka tanya soalan-soalan yang pelik kan. Betul tak? Orang jahil memang tak ada kata bodoh ha? Dia tak bodoh, dia pandai tapi dia jahil ha? Macam kadang-kadang bila kita mengaji, kita kata kita ni sunnah Nabi kencing, jangan menghadap kiblat, jangan belakangkan kiblat. Dia pun buat kelakar kat kita. Habis tu ustaz nanti nak masuk toilet kena bawa kompas lah. Soalan tu kalau kita emosi sikit, kita kata kau ajar hina sunnah Nabi tu tak? Atau kadang-kadang orang kata apalah ustaz, what the hell kata sana timur ke barat, yang penting masuk dalam lubang, dia kata. Yang kita marah tu tak masuk lubang tu, kena kat mangkuk tandas tu yang kita marah, dia kata. Sebab dia jahil. Kita kena terangkan. Kalau bila kita cerita pasal Nabi Allah SWT telah menjadikan bintang itu sebagai lemparan ke atas syaitan. Kata, meteor tu lempar syaitan ustaz. Besarlah senjata Allah Ta'ala tembak syaitan. Bila kita dengar tu, sakit hati rasanya. Tapi kita orang yang tanya tu ialah orang yang duduk kat negara kafir 20 tahun, tak mencapai orang Islam, semua datang Malaysia, dia datang kuliah. Dia datang kuliah tu pun satu benda yang point yang kita kena puji dia lah. Kata Alhamdulillah. Jadi kita kena jaga dia elok-elok. Tu kita jangan keras, kau ni apa nak jadi apa, murtad ke kafir ke, kutuk sunnah Nabi SAW. Sebab tu Nabi beza muamalah dia dengan sahabat yang rapat dengan muamalah dia dengan orang lain. Lepas tu Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu, kalau kita baca hadis Sahih Muslim, dia kata kita orang ni suka sangat kalau orang Arab Badui tanya soalan. Sebab kami tak boleh nak tanya soalan, kami tak berani nak tanya soalan. Orang Badui kata Alhamdulillah orang Badui datang. Sebab sebab orang Badui tak boleh tanya soalan-soalan yang nampak remeh. Para sahabat kalau tanya, Nabi kata kau tak beriman dengan Allah Ta'ala ke? Sebab Umar Al-Khattab pernah sekali dia pernah cakap kat Nabi. Umar Al-Khattab masuk rumah Nabi, dia tengok rumah Nabi ni tikar. Dia kata, Rasulullah, tukarlah tikar sedap sikit. Dia kata. Kalau kita biasa tu kita carilah dekat Tesco ke apa, tikar kita lah kan. Nabi kata, wahai Umar, adakah kamu tidak yakin dengan janji-janji Allah? Kena bantai Umar balik. Umar kena bantai balik. Umar kena bantai. Ya Umar, kau tak yakin dengan janji-janji Allah bahawa Allah Ta'ala, siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala, tawadu'an lillah, sesiapa yang meninggalkan sesuatu kemuliaan di muka bumi ini tawadu'an lillah, kerana tawaduk kepada Allah Ta'ala akan gantikan dengan lebih baik di hari akhirat kelak. Itu hadis Nabi SAW. Umar kena bantai balik. Lepas tu kita tengok para sahabat lain. Lepas tu yang rapat-rapat dengan Nabi, dia kena teruk berbanding dengan sahabat-sahabat yang kita kata orang Arab Badui. Sebab apa? Sebab para sahabat masa tu wahyu tengah turun. Kena faham ya. Sebab masa tu wahyu tengah turun. Dan Nabi SAW kata seburuk-buruk manusia ialah suatu perkara itu tidak diharamkan, kemudian dia bertanya, dan kerana pertanyaannya benda tersebut diharamkan. Jadi para sahabat tak berani nak tanya lebih. Adapun sekarang kena dah tanya. Wahyu dah terputus, saya mengada pula, tak nak tanya lah, nanti benda ni haram. Tapi kalau homework tak payah tanya. Saya kata homework Ustaz 41, 42, 43 Ustaz. Dia tanya pula 43. Kita buatlah 43 sekali. Dah dapat 3 muka surat homework. Itu kalau kelas harap saya lah. Jadi kata bahkan memaafkan dan berlapang dada. Tapi ingat dalam perkara dunia Allah Ta'ala Nabi paling berlapang dada. Tapi kalau perkara akhirat tak.
Dalam perkara akhirat Nabi tak pernah ada. Dalam perkara dunia, orang Arab Badui kencing dalam masjid pun Nabi relax ya. Betul tak? Tak marah. Nabi tak kata pergi kejar dia. Para sahabat nak kejar Rasulullah ni kencing, tengah kencing ni. Nabi kata jangan. Dalam perkara dunia lagi, para sahabat minta kat Nabi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya. Fasa'aluhu fa'atam. Dia minta kat Nabi, Nabi bagi. Minta kat Nabi, Nabi bagi. Minta kat Nabi siapa? Hatta nafida ma indah, kata Nabi tu. Kata hadis tu, hatta habis semua apa yang kat Nabi. Itu Nabi jawab pula. Nabi bagi satu buah lah kat diorang. Kata Nabi kata, aku benda yang baik ma adakhirul lakum. Aku takkan rahsia kepada engkau. Tapi wa man yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang menahan diri daripada meminta-minta, maka Allah Ta'ala akan muliakan diri dia. Baru sahabat terkena satu. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa rasa cukup dengan apa yang dia ada, Allah Ta'ala akan mengkayakan dia. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan satu pemberian kepada hamba yang lebih baik daripada as-sabru, daripada kesabaran. Barakallahu fikum. Hari ini boleh jumpa dalam bab sabar dan kita ada yang salihin tu. Aku tidak mewafatkannya sehingga menegakkan dengannya millah yang menyimpang. Maksudnya aku, kata Allah Ta'ala, aku takkan mewafatkan Nabi ini sehingga Islam tu tertegak, hingga mereka mengatakan la ilaha illallah, yang tiada yang sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Sebab tu dalam akidah kita kata dakwah kita yang pertama adalah kepada la ilaha illallah. Dakwah kepada ekonomi Islam, dakwah kepada hukum Islam, dakwah kepada ini betul. Ini dakwah kepada Islam juga. Tapi apa gunanya ekonomi, apa gunanya undang-undang syariat dijalankan tetapi orang di dalamnya kosong daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya pelaksanaan terhadap ekonomi Islam, pelaksanaan terhadap syariat Islam, dia terhasil daripada iman kepada Allah SWT. Kita mengaku bahawa ahli sunnah ni mengatakan bahawa amal itu masuk daripada iman, dan amal itu pancaran daripada iman. Mustahil seorang yang hati imannya tidak ada kepada Allah SWT, dia nak laksanakan undang-undang Islam. Lepas tu kita kata kat Malaysia ni, nak amalkan undang-undang Islam bukannya dengan politik. Nak suruh orang, nak orang kembali kepada undang-undang Islam bukan dengan jalan politik semata-mata. Hendaklah kita tanamkan akidah kita kepada akidah orang Islam kepada Islam, sebab kepada Allah Ta'ala. Kerana akidah itu yang menggerakkan jiwa manusia. Kalau orang semua tak suka dan jiwa dia sendiri tak suka Islam, dia ingat dia nak pilih ke undang-undang Islam. Hatta kalau menang parti Islam besok, belum tentu lagi esok tu boleh buat hukum hudud. Tak. Apa terjadi pada Tunisia, Algeria ke Tunisia? Yang mula-mula sekali apa? Tunisia masa nak saurah tu bukan main lagi Islam. Lepas tu bila buat pungutan suara, majoriti tak nak buat undang-undang Islam kat Tunisia. Semua tu Islam. Padahal Tunisia bukannya negara yang macam kita. Negara kita ada juga halangan, 50% bukan Islam. Tunisia tu 90% ialah Islam dalam negara dia, 95%. Dan yang dalam parlimen tu semua, hampir semua Islam. Bila dia buat pungutan suara, tak buat hukum ni. Banyak majoriti menolak undang-undang Islam. Sebab kita kata bukan semestinya kalau parti Islam menang hari ni, besok orang nak kembali kepada Islam. Tak. Dengan dakwah kepada ilmu yang sahih dan juga kepada akidah yang sahih dan ilmu yang sahih. Beliau SAW adalah manusia yang paling berhak terhadap nama ini, sebab beliau SAW tawakal kepada Allah. Al-Mutawakkil maksud sebenarnya ialah orang yang bertawakal kepada Allah. Al-Mutawakkil maksud orang bertawakal pada Allah dalam menegakkan agama dengan tawakal yang tidak bersekutu pada seorang pun. Apa maksud tawakal? Kata Ibn Qayyim dalam kitab dia Madarijus Salikin, sidqul i'timadi 'ala Allah fil jalbil masalih wa dar'il mafasid. Benarnya iktimad dia, benarnya sandarannya kepada Allah di dalam mendapatkan sesuatu manfaat, sama ada manfaat dunia ataupun manfaat akhirat, ataupun menolak satu kemudaratan, sama ada kemudaratan di dunia ataupun kemudaratan di akhirat, setelah mengambil asbab. Itu maksudnya kata tawakal. Iaitu tawakal, sekali lagi saya ulang, iaitu benarnya sandarannya kepada Allah, kebergantungannya kepada Allah di dalam mengharapkan kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat,
ataupun dalam menolak satu keburukan, sama ada keburukan di dunia ataupun keburukan di akhirat, setelah menjalankan asbab, setelah menjalankan sebab. Kenapa yang kita tengok banyak orang yang silap dalam tawakal ni, dia selalu tawakal dalam urusan dunia semata-mata. Betul tak? Dia nak pergi interview, kata tawakal lah, aku dah prepare, kita tawakal. Nak kahwin kan, tawakal lah, tak kisah lelaki ni nampak okey baik, tawakal lah, insya-Allah baik lah kot, kan? Ataupun nak beli kereta ke, ataupun nak musafir ke, dapat kerja kat mana, dapat kerja dekat Qatar ke mana, kata okey lah, tawakal lah. Tapi orang lupa tawakal terhadap perkara-perkara akhirat. Contohnya tawakal, kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku bertawakal kepadamu, ya Allah, hari ni aku dapat sembahyang subuh berjemaah, besok aku belum tentu lagi, ya Allah, ya, hati aku ni terletak pada milikmu, ya Allah, oleh itu kuatkanlah jiwa aku, ya Allah, esok hari untuk aku bangun sembahyang subuh. Tawakal juga dengan menjalankan sebab. Jalankan sebab contohnya bangun tidur awal, pasang jam kunci elok-elok, tak makan kenyang sangat malam-malam, lepas tu macam-macam lah. Itu semua faktor-faktor yang menyebabkan terbangun subuh lambat lah tu. Tengok TV sampai 1 pagi contohnya, main Facebook sampai 1 pagi. Kat situ cuma benda-benda yang menyebabkan akan kita terbangun lewat. Jadi kat sini menjalankan asbab bersama dengan sidqul iktimad, bergantungnya kepada Allah SWT. Itu maksud tawakal yang sebenar, bukan tawakal dunia je. Sebab tu kita tengok orang yang bertawakal, contohnya saya nak album baru saya dah dikeluarkan, kita bertawakallah kepada Allah macam mana jualan dia nanti. Itu kan tawakal. Tawakal bukan dalam maksiat. Itu kan tawakal. Macam puji lah, macam syukur lah. Syukur bukan dalam maksiat. Dan segala puji bagi Allah, menang juga akhirnya kami anugerah ni. Anugerah ni, terima kasih lah Allah Ta'ala, apa semua. Macam orang kafir dia kata. Orang kafir macam tu, bila buat tu benda yang teruk tu, alhamdulillah lah, segala puji bagi Allah, dia ada lagi iman dia kepada Allah Ta'ala. Tapi silap lah kita kata, tu silapnya itu kita tak syukur tu tak kena. Jadi tawakal juga, tawakal tidak dalam perkara maksiat. Aku nak pergi merompak rumah ni, kita tawakal lah. Itu bukan tawakal. Mana ada orang tawakal dalam maksiat. So, selepas apa tadi? The definition tawakal. Selepas mengambil sebab. Sebab. Mengambil sebab maksudnya dalam dunia ni Allah Ta'ala jadikan asbab dan musabab, kan? Allah Ta'ala jadikan sebab. Lepas tu Nabi kata, seorang Arab Badui itu kata, ya Rasulullah, aku nak ikat unta, aku nak tawakal kepada Allah. Kan dia kata, ikatlah aku dan tawakal. Ini ma'ruf, hadis ni biasa kita dengar kan. Nak ikat unta ke tawakal? Ikat dan tawakal. Maksudnya ambil sebab kemudian tawakal. Kerana bertawakal tanpa mengambil sebab, itu ialah tawakalnya ahli-ahli sufi yang melampau. Sebab tu kalau tengok dari setengah-setengah ahli sufi, kalau kita baca setengah-setengah doang kata apa, guru kami bila pergi haji tak bawa bekal apa pun, jalan macam tu je. Pergi haji sebenar sepinggangnya. Ni kata tawakal yang sebenar. Ni kan tawakal ni. Keluarkan tak boleh, keluar YouTube ni. Ini bodoh dia kata. Apa dah? Itu tak berakal. Itu tak berakal. Itu bukannya bijak. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tazawwadu, tazawwad. Nabi SAW pun tazawwad. Nabi SAW pun mengambil perbekalan untuk musafir. Ini kita kata mana datang ni tawakal ni, kita kata ini bukan ahli sunnah. Ini kata orang yang hulu, melampau dalam bab ni. Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffa dan Al-Aqib. Sebab apa disebut 4 sekali dalam ni? Sebab dia letak dalam satu hadis, kan? Adapun Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffa dan Al-Aqib telah ditafsirkan dalam hadis Jubair bin Mut'im. Al-Mahi adalah orang yang Allah Ta'ala hapuskan dengannya kekafiran. Betul kata Nabi, kekafiran tidak pernah dihapus dengan sebab satu ciptaan al-khalq sebagaimana yang dihapuskan dengan sebab Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kata apa? Tidak ada makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala yang berjaya menghapuskan kekafiran macam mana Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad SAW nombor 1 dalam tujuan dakwah dia ialah menghapuskan segala bentuk syirik. Saya sebut hadis yang biasa saya baca, kan, hadis berkenaan dengan Zil Khilsah tu, satu berhala yang dipanggil Zil Khilsah, kan, sebenarnya sebut hadis tu di Daus, di kabilah Bani Daus.
Di utara Yaman dahulu, utara Yaman, di antara Yaman dan juga Taif tu ada satu puak namanya puak Daus. Dulu mereka ini menyembah satu berhala, nama berhala tersebut ialah Zul Khilisah. Zul Khilisah ni panggil Ka'batul Yaman, dia panggil Kaabah Yaman. Iaitu orang-orang ketika tu dia keliling dekat berhala tu macam tawaf apa semua. Seperti yang dilakukan oleh sebagian ahli bid'ah sekarang di kubur Nabi Hud di Yaman juga. Jadi mereka pun tawaf kat kubur tu. Kali Nabi SAW kata, "Man yurihuni min Dzul Khilisah." Sesiapakah yang nak mengamankan jiwaku daripada Dzul Khilisah ni? Maksudnya Nabi tak suka adanya berhala tersebut. Lalu Jabir bin Abdullah Al-Bajali bersama dengan 300 orang sahabat, ditambah lagi setengah riwayat kata tambah lagi 200 orang, pergi menghapuskan berhala Dzul Khilisah ni. Sehingga Allah Ta'ala kata, "Ya Allah Tuhanku, jadikanlah Jabir bin Abdullah ini hadiyan mahdiyah," iaitu berkatikanlah Jabir bin Abdullah kerana menghapuskan berhala tersebut. Lepas tu nampak Nabi dia nak berhala tu terhapus. Jadi kalau dekat negara tu Islam menang, hapuskan je lah berhala-berhala. Kalau tak ada orang kafir nak sembah. Lepas tu bila Taliban dulu dia hapuskan berhala dekat Bamiyan tu kan, bukan orang sembah pun, biar dia hapuskan. Nak UNESCO benda lagi, ini syirik kepada Allah Ta'ala. UNESCO kata UNESCO ke syirik kepada Allah, hapuskan. Lepas tu punca syirik perlu dihapuskan. Perlu dia apa kata orang. Tapi kalau tempat tu masih lagi digunakan sebagai tempat ibadah, terus salah kita pecahkan pula. Macam setengah-setengah rumah ibadah yang masih lagi kekal ni. Mungkin ayat ni nampak macam ekstrim, tapi inilah hakikat sebenar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk Mekah, Nabi kekalkan ke? Ini kisah sejarah ni. Pergi kita simpan berhala dekat satu tempat. Mana ada? Nabi musnahkan, pecahkan. Sebab itu tanda syirik, tak ada benda yang paling Allah Ta'ala. Betul Ali kata, "Aku ni tidak diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan apa? Bila aku dapat sanaman illa tamastah." Bila jumpa je berhala, aku akan hapuskan. Jadi tak boleh ada berhala di rumah. Jangan letak patung ke apa, tak di rumah, haram. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Allah Ta'ala, malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang di dalamnya ada gambar, ada patung-patung dan gambar-gambar. Maka kat sini kita kata Nabi SAW penghapus kepada kesyirikan. Nabi SAW adalah penghapus kepada kekufuran. Jadi itu dakwah utama Nabi. Oleh itu kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW, nombor satu ini dakwah kita. Dakwah kepada tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai orang di antara kita ni salat, zakat, puasa, haji, pergi umrah banyak kali, pergi umrah 5 star, pergi umrah 3 star, pergi umrah 1 star, semua umrah dia pergi, tapi dia buat syirik kepada Allah, bertawassul kepada makhluk, buat syirik, beristighathah, minta pertolongan kepada makhluk. Dia pergi umrah ni, pergi kat kubur Nabi, minta kat kubur Nabi, "Ya Rasulullah, kurniakan aku anak." Ini syirik kepada Allah. Bahkan pergi kat Arafah, pergi minta dekat atas bukit tu, Jabal Rahmah tu, pergi sujud dekat tiang putih tu buat apa dia kata? Saksi saya Ustaz Syawal belakang tu. Dia selalu pergi umrah dengan dia. Dia pernah ada ejen syarikat umrah. Dan kita pernah tengok orang memang betul. Kita kata, "Betul ke Ustaz ada orang pergi sujud dekat tiang putih tu?" Kita kata memang betul, orang sujud dekat tiang putih tu, membelakangkan kiblat. Subhanallah, kita kata datang dari mana? Sujud dengan sujud, literally maksud sujud. Itu juga dengan tempat-tempat yang lain seperti kubur-kubur Nabi, itu juga sujud pada para wali, kubur-kubur para wali. Ya, sebab tu kita ini berdakwah Nabi SAW, ini yang kita kena start dulu. Kerana tanpanya akidah yang sahih, tanpa akidah yang sahih, tak akan ada manfaat kita punya amalan yang lain. Innallaha, ada hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan melainkan dia ialah khalisan lillah, ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini ialah bersih daripada syirik. Itu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata Nabi, nanti akhir zaman nanti akan kembali manusia. La taqumus saa'ah hatta tattaribu aliyatu nisa'i bani Daus haula Dzul Khilisah. Dan hari akhirat nanti, akhir zaman nanti akan kembalinya wanita-wanita, punggung-punggung wanita puak Bani Daus akan bernari-nari di keliling berhala Dzul Khilisah tadi. Maksudnya manusia akan kembali menjadi syirik kepada Allah. La taqumus saa'ah hatta taqumu fi'atun min ummati 'alal fil musyrikin. Tidak akan berlakunya hari kiamat melainkan akan kembalinya sebagian umat ini kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam diutus saat penghuni bumi semuanya dalam kekafiran kecuali sisa-sisa ahli kitab. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Allah Ta'ala kata, "Aku melihat manusia di dunia dan aku murka," kata Allah Ta'ala, "dan aku murka kepada yang Arab sama ada yang ajam." Sebab masa tu semua kafir.
melainkan sedikit di kalangan ahli kitab. Hadis Nabi, sedikit di kalangan ahli kitab masa tu. Mereka terkelompok kepada penyembah berhala, Yahudi yang dimurkai, Nasara yang sesat. Saibah Dahriyah. Saibah Dahriyah ni ada Sabi'in. Sabi'in tu yang sembah bintang. Dahriyah ataupun lebih tepat disebut Duhriyah. Betul kan situ? Duhriyah. Kata Syekh Saleh, dia kata yang lebih tepat Duhriyah, merujuk kepada puak yang kata wama yuhlikuna illa dahr, iaitu orang yang kata tidaklah yang menghapuskan kematian, kita ni hidup melainkan hidup di dunia saja, lepas tu bila mati habislah. Jadi dia panggil puak Dahri, bukan Ustaz Rasul Dahri Duhri. Duhriyah maksudnya puak yang kata apa? Hidup hanya di dunia, lepas mati kosong, tak ada apalah. Jadi kejarlah di dunia ni apa yang kita mampu, berseronoklah di dunia ini, hidup hanya sekali, dia kata. Hidup biar sedap. Okay? Enjoy your life. Apa semua, ini semua macam-macam lah. Okay? Macam-macam lah kita kata. Jadi bila kita kata ini panggil puak Duhriyah, sepatutnya bukan hidup hanya sekali, mati hanya sekali patutnya. Maksudnya bukan hidup yang sekali, hidup banyak lagi, panjang lagi hidup. Hidup alam barzah hidup lagi, alam akhirat hidup lagi. Yang mati tu sekali je. Jadi mati tu yang kena jaga, ya. Yang tidak mengenal Rabb maupun akhirat, penyembah bintang, penyembah api. Penyembah api agama apa? Majusi. Dan para filosof. Ni orang apa ni? Orang Yunani apa semua tu lah, yang mencari-cari Tuhan dengan pakai falsafah, para filosof dengan tidak mengenal syariat para nabi dan tidak pula mengakuinya. Tapi kesian, sebagian daripada kita ni menjadikan akidah-akidah Aristotle apa semua ni sebagai usul akidah mereka, sebagai pokok akidah mereka. Bila Aristotle kata sesuatu yang wujud itu mestilah mempunyai arah, mesti bertempat, mesti mempunyai jisim, mesti mempunyai jirim, mesti beranggota, maka dia pakai kaedah Aristotle tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesian dengan puak-puak macam ni, lalu dia kafirkan pula yang orang yang kata Allah Taala di atas arasy. Sebab apa? Dia berakidah dengan akidah ahli al-falsafah. Ahli falsafah tu bahaya. Lepas tu kita ambil Islam ni daripada akidah macam mana para sahabat dulu berakidah, bukan dengan akidah para falsafah. Kalau buka kitab akidah rasa pening, maksudnya bukan kitab akidah lah tu, itu kitab falsafah. Ada kejap tak ada, lepas tu mustahil ada, lepas tu apa bertempat tak bertempat, berjirim, berjisim, apa semua. Dulu kami mengaji dulu kitab tu. Pening rasanya, berjirim, berjisim apa semua. Itu bukan kitab akidah. Kitab akidah ialah Allah Ta'ala kata, apa yang Nabi kata, itu kitab akidah. Jadi tuan-tuan nak beli buku, tanya ustaz dulu nak beli buku, bukan beli baru tanya ustaz. Dia beli banyak-banyak satu beg, lepas tu letak kat depan ustaz, buku ni okey tak? Kita pun Allah, buku apa ni? Buku ni pula ustaz, okey tak? Itu buku ni pula ustaz, saya tak ada masa nak check lah. Lain kali nak tanya ustaz, saya nak beli buku dalam masalah hati, buku apa yang bagus? Barulah kita beritahu. Duit pun jimat, tak beli buku-buku yang sesat. Yang ni pergi beli buku kisah-kisah 1000 malaikat dekat Masjid India. Memang kitab tu kitab sesat lah. Kisah-kisah khurafat apa semua, macam-macam lah. Kita kata barakallahu fikum, kita kena patah balik kepada kitab yang asal. Jadi seterusnya pula Allah SWT menghapus dengannya, dengan sebab Rasulnya, semua itu hingga agama Allah menjadi unggul di atas semua agama. Huwallazi anzala alaikal kitab liyuzhirahu ala dini kullih. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dialah telah menghantar rasulnya dengan huda, petunjuk dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kullih, supaya dapat mengalahkan agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang kafir benci. Dan agamanya mencapai apa yang dicapai oleh siang dan malam. Maksudnya apa? Agamanya mencapai apa yang dicapai siang dan malam. Maksudnya siang terbit daripada timur dan tenggelam, matahari tenggelam dari barat. Maksudnya Islam sampai dari timur dan ke barat. Dan alhamdulillah Islam dah sampai dari timur dan sampai ke barat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, Nabi kata apa? Innallaha zawalil arda masyariqaha wa magharibiha. Allah Ta'ala telah membentangkan aku dunia ini. Satu hari Nabi pernah mimpi, ataupun Allah Ta'ala bentangkan depan Nabi dunia daripada timur dan barat, dan dia kata tidak ada satu rumah pun melainkan semuanya telah dimasuki dengan
Islam. Sama ada semua ahli yang telah masuk Islam, ataupun Islam tu dah masuk ke dalam, semua dah sampai Islam dekat dia. Bahkan Alhamdulillah sekarang kita ada Facebook, dari internet, dari TV apa semua. Bahkan orang dekat ujung-ujung dunia pun pernah tahu pasal Islam. Alhamdulillah. Jadi mencapai apa yang dicapai oleh siang dan malam, serta dakwahnya berjalan sebagaimana perjalanan matahari di seluruh pelosok negeri. Al-Hasyr pula berasal dari perkataan Al-Hasyr yang bermakna menyatukan dan mengumpulkan. Dialah orang yang manusia akan dikumpulkan ke atasnya, seakan beliau SAW diutus agar manusia dikumpulkan. Itu akhirat kelak nanti Allah Ta'ala akan kumpulkan dia, iaitu manusia semua akan kumpul Allah Ta'ala kat Nabi SAW untuk mengharapkan syafaat Nabi kan. Kalau kita baca hadis tu panjang, itu akhirnya dia jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Musa, Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, Nabi Isa, semua tak dapat bagi syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dapat bagi syafaat kepada mereka, dan mereka semua berkumpul pada Nabi SAW. Kemudian Al-Aqib, iaitu maknanya yang datang akhir para Nabi. Maksudnya Al-Aqib yang terakhir. Ya, tidak ada sesudahnya seorang Nabi pun, kerana Al-Aqib adalah yang terakhir. Kedudukannya sama seperti penutup. Oleh kerana itu beliau sallallahu alaihi wasallam dinamakan Al-Aqib secara mutlak. Maksudnya tak ada lagi dah Al-Aqib lepas dia, yakni datang sesudah para Nabi. Sebab itulah kita kata, Nabi kata ana khatamun nabiyyin wa laysa nabi ba'di. Aku adalah penutup sekalian Nabi, maka tidak ada Nabi selepasku. Sebab tu akidah ahli sunnah, kita kata menetapkan, para ulama menetapkan, sesiapa yang mengatakan bahawa ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun ada orang dapat wahyu selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya murtad, kafir, dihukum bunuh. Sebab tu Nabi nak pergi hantar Abu Bakar, dihukum nak pergi berperang dengan Musailamatu al-Kadzdzab, dengan Mukhtar bin Ubaid. Satu lagi orang nama dia Mukhtar bin Ubaid, Nabi palsu ni. Okey, Al-Muqaffa pula yang terakhir, maknanya sama seperti Aqib, iaitu orang yang datang menelusuri jalan pendahulunya, ataupun Muqaffi. Al-Muqaffi ni maksudnya orang yang ikut, yang follow. Al-Muqaffi, kalau muttabi' ni ikut. Kalau Al-Muqaffi ni, dia betul-betul ikut tapak kaki sama. Macam katakanlah orang jalan dekat pasir, ada kesan pasir dekat tepi pantai kan, kesan tapak kaki tu, dia pijak tempat yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan bawa ajaran yang baru. Ma kuntu bid'ah minar rusul. Aku ni bukanlah rasul yang pertama. Bid'ah minar rusul, bukan bid'ah. Aku ni bukan yang pertama sekali di kalangan rasul. Ada nabi-nabi sebelum ni lagi dah. Jadi Nabi ni ajak benda yang Nabi sebelum tu ajak. Apa dia? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tak bawa benda yang pelik. Betul, bila kita sebutkan dalam banyak ayat, bila kita tanya apa yang Nabi ajak, Nabi ajak benda tauhidkan Allah. Apa Nabi Isa ajak? Nabi Isa ajak benda mentauhidkan Allah. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak aku utuskan, wahai Muhammad, sebelum kamu rasul-rasul, melainkan semuanya mengajak kepada la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka sembahlah. Okey. Lepas tu apa dia? Lafaz ini berasal dari perkataan al-qaffu. Dikatakan qafahu yaqfuhu, yakni terakhir dari orang lain. Dari sini boleh diambil perkataan qafiyah ar-rasi, belakang kepala, dan qafiyah al-bait, bait akhir dari syair. Al-Muqaffa adalah menelusuri orang-orang yang sebelumnya dari kalangan para rasul, maka ia adalah penutup dan orang terakhir di antara mereka. Dapatlah nama Nabi. Ini dapat berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nama Nabi. Hari ini kita mengaji dan kita tengok sifat-sifat Nabi. Jadi nama-nama sifat-sifat ni lah kita nak tadi. Bukan sekadar nama-nama untuk tawasul-tawasul, bukan. Nama tu untuk mengaji sifat tadi. Al-Hasyr maksudnya Al-Aqib, Nabi yang terakhir. Maksudnya bila Nabi yang terakhir, maka tak boleh ikut syariat Nabi lain lagi dah. Maka syariat Nabi lain dah terbatal. Maka tak ada jalan lain nak menuju kepada Allah Ta'ala melainkan kerana ikut Nabi Muhammad SAW. Al-Muqaffi, Nabi ni Nabi yang mengikut rentak-rentak jalan Rasulnya. Maka kita nak selamat, kita kena ikut rentak jalan Rasul lah. Kenapa nak ikut rentak jalan orang lain? Kenapa nak ikut rentak orang-orang yang telah menyimpang agamanya, ataupun ikut orang yang tak dipastikan, tidak mendapat jaminan bahawa agama dia dalam kebenaran? Kenapa kamu nak ambil Syekh fulan dan fulan yang kita kata zikir dia tak ada jaminan lagi?
Orang selalu tanya, baru ni sahabat kita tanya kan, kata apa yang hukum zikir apa tu? Apa yang banding hantar kat saya tu? Hasbi apa? Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi. Apa tu nasyid tu lah. Kita pun dengar juga kadang-kadang kan. Ghairullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak panggil Nabi punya hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tu pakai Nabi punya. Dapat jaminan. Nak pakai yang tak ada jaminan lagi. Mana kita tak ikut Nabi. Nabi bukan muqaffaq lah maksudnya. Nabi bukan yang terakhir lah. Maksudnya ada lagi yang terakhir yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ustaz ni. Cukuplah, barakallahu fikum.